Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So, pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit teknikal analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So malam dah pun jatuh lagi price ke yang dispektkan 48 dan pun dah jatuh ke 47. So ada siapa yang dengar dia punya review malam tadi, dia cakap dia ada di support iaitu 48, kata kita break 48 48K, kita akan break, kita akan menuju ke next support iaitu 45K. Kenapa? So adakah, tapi itu tak penting benda. Yang penting tu yes, kita dah tahu support, tapi sekarang ni yang penting adakah anda akan jual anda punya Bitcoin ataupun masih buy lagi. So nanti dia akan tunjukkan poin-poin penting dan kenapa anda tak perlu takut. Dia seperti sumbangsi lagi bullish. Ini hanya kata semua retracement untuk sebelum berlaku kata last pump untuk kita sebelum ke bearish market. Dia kata ikutkan dia punya dalam analisis sudah bagi tahu pun daripada awal bulan 12 itu, dan kata tiap hari pun dah beritahu berapa line ni yang 40. So siapa yang dah kata lama follow zone dan tengok dia punya review, dah dia maybe dah kata dah tahu pergerakan ini and expected lagi dan sedang menunggu buy maknanya. So nanti saya akan terangkan secara detail anda di chart ni kenapa anda tak perlu takut untuk kejatuhan ni, kenapa anda perlu be ready untuk buy more anda punya asset di Bitcoin dan juga altcoin yang lain yang kata more kata good fundamental. So untuk kali ni jangan fikir kepada yang shitcoin, anda pilih kata good coin dulu untuk anda simpan dalam anda hold the back untuk long term punya holding. So tak perlu takut untuk drop ni, dan tapi yang kita perlu tahu kat manakah kita punya zone buy dan kita punya alert punya kawasan. So, nanti Zul akan tunjukkan di chart. So, guys, sebelum tu let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh 24 hours untuk hari semalam ataupun market kuartal semalam. So inilah Coin Market Cap. So kita akan pergi ke, akan zoom in dulu. So inilah Coin Market Cap. Kita tengok total market berada di mana. Total market berada di 2.25 trilion daripada 2.31 trilion. So kita drop. Kemudian volume bertambah. Kalau ikutkan volume yang tadi 100 billion, now dah 104 billion. So baru refresh. So punya internet low sikit. Memang minggu ni memang slow sikit. Tu tak pasti kenapa. So untuk total market 2.24 trilion, kemudian volume 109 billion. So meaning kita sepakat untuk total market drop, kemudian volume terus berlaku penambahan. Kemudian tengok BTC daripada 40.1 ke 40.2, Ethereum 21 daripada 20.1 dan 20.2, meaning kita akan nampak BTC dan Ethereum dua-dua akan drop dengan agak banyak lah. So lalu disebabkan dia seperti Bitcoin. Macam cakap bila Bitcoin drop, kita akan seperti altcoin lain juga drop. Sebab tu cakap dalam masa daripada awal bulan itu juga kita akan fokus kepada chart Bitcoin. And expected bila Bitcoin sampai kita punya major support itu, kita akan buy di Bitcoin, kemudian kita boleh tengok altcoin kita. Time tu baru kita tengok altcoin kita, and expected barulah kita buy di altcoin. So let's go tengok harga semasa ataupun dalam summary untuk hari semalam ataupun tempoh 24 hours. Total market drop sebanyak hampir 7%, kemudian volume yang tinggi kepada naik 34.8%. So drop, volume tinggi, meaning kita akan seperti a huge candle rate ke bawah. So let's go tengok harga semasa untuk pagi ini. So Bitcoin currently price berada 47.48. So meaning dah break tu punya kuartal support iaitu di 48. Kita ada lagi support iaitu di around 41, iaitu kita punya major resistance masa bulan 3 itu. Bulan 3 masa kita drop kata hampir 3 bulan sideways dan kita break 42 dan terus ke 69. Now kita ada huge support iaitu 42. Tu itu adalah kita punya kata major support. Nanti tu akan terangkan di chart lebih detail untuk anda faham. So untuk Bitcoin 47.7, 6% drop untuk 24 hours. Ethereum 6%, Binance hampir 6% juga, Solana 10%, hampir 10%, Cardano 7%. Walaupun Cardano itu lebih teruk ya, walaupun 7%, kita tengok weekly dia lebih 10%. Tu daripada 1.2 1.58 now drop 7% kepada 1.2. So good strong coin macam ni kita boleh kata holding untuk long term. So tengok Terra Luna 5%. So boleh juga mungkin kita tengok Terra Luna. So akan pergi tengok coin yang kita dua sepatutnya untuk long term punya buy. Terra Luna, kita akan tengok Polkadot, kemudian kita tengok AVAX, kemudian kita tengok juga Cardano, kemudian Solana, kemudian kita akan tengok Ethereum, Binance pun boleh. So banyak agak coin nak tengok ni. Sebab apa? Dia akan pilih coin yang kata kita sepatutnya buy untuk long term. Kata coin yang healthy lah untuk kita buy. So Matic, kemudian CRO kalau exchanger, anda kalau berminat untuk exchanger punya coin boleh buy. Kata Binance, CRO, Huobi, KuCoin tu anda boleh buy sebab itulah coin exchanger. Kemudian kita tengok lagi yang bawah-bawah ni, Mana, Phantom, VeChain tu agak banyak tu tengok ni. Sandbox. So
So ini kalau kod ni memang sejam lebih lah. Tapi pun kita akan tengok beberapa mungkin tak bagi semua. Tu akan tengok bergantung kepada tu punya ke time. So guys, let's go kita pergi ke chart terus untuk tengok banyak yang nak tengok ini. So ini ada sebelum tu pergi lepas Bitcoin tu akan pergi ke PAR sebab apa ada request tu, ada request untuk terlupa. So Bitcoin ni, let's go kita pergi ke Bitcoin terus. So ke Bitcoin tu akan pergi terus ke daily. Tu tak nak terangkan ke teman miner, tu nak terangkan major punya pergerakan. So kenapa kita tu terangkan major punya pergerakan? Tu ini mungkin tu boleh okay, kita nampak pergerakan ini sebenarnya. Pergerakan ini kita nampak pergerakan daripada higher high tu tak boleh nak terangkan anda tu, anda perlu tengok dia punya chart ni sebenarnya. So untuk di Bitcoin nanti tu akan deletekan beberapa lah, tu akan delete untuk anda tengok lebih detail yang ni, kemudian yang ni. Tu akan pergi ke 5 minit dulu untuk clear dia punya chart, iaitu semalam siapa yang join punya Discord memang kita dah masuk 3.3 inch 3 entry short sebenarnya. Dan semalam tu ada tinggal last tu masuk malam betul-betul di pucuk. Dia masuk semalam, kemudian price drop dah pun sampai TP 5% dan TP all. Tu dah pun close. So now kita akan seperti kat mana ke price, nanti tu akan tengok. So let's go kita pergi ke chart ini. So akan delete kan. So clear untuk kita tengok untuk pergerakan di daily. Sebab apa? Kita perlu tengok pergerakan di daily untuk anda faham pergerakan Bitcoin secara keseluruhan dan ke manakah arah Bitcoin maknanya. So untuk di daily kita akan zoom up. Kita akan tengok ini adalah pergerakan Bitcoin. So apa yang berlaku pergerakan Bitcoin? Kita dah buat satu pattern yang besar, iaitu pattern kita dah buat satu pergerakan itu, iaitu rising wedge. So rising wedge untuk pergerakan ni kalau zoom out lagi, tengok pergerakan ini adalah pergerakan bearish market, iaitu ini adalah kata bearish pattern. So give a time pattern itu akan breakout ke bawah, kemudian kita akan terus ke bearish market. So persoalannya, adakah sekarang dah pun ready untuk bearish? Seperti belum lagi. Sebab apa? Berdasarkan data-data yang lepas. Sebab apa? Kita ada wedge. Wedge ini adalah bearish pattern. Kita akan expect dia akan berlaku 6 times sebelum dia breakout. So kalau kita kirakan di bawah ni 1, 2, 3, 4, 5 dan expected 6 tu. Tapi sebabkan di bearish market ni, kita akan ambil pengiraan tu dari atas. So dari atas kita akan ambil 1, 2, 3. Yang 4 kita belum touch lagi. Kemudian yang 5 belum ada. Yang ke-6 pun belum ada. Kenapa je expected dia akan buat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 barulah breakout, kita akan bearish market. So itu yang berlaku untuk di chart selalunya bila pattern bearish. Kenapa? Nanti dia akan tunjukkan anda juga di kuartal di 1 hour, 4 hours untuk tengok kuartal next lepas punya pattern. So untuk hari, yes kita ada bearish pattern, tapi tu tak expected dia akan breakout kat sini. Dia expected dia akan bounce sampai kawasan trendline. Kemudian kita akan another bounce, last bounce at least kita ada Bitcoin boleh sampai ke 80 ke 79k sebelum dia drop ke bawah. Kalau kita gagal untuk breakout ini, kita akan break ke bawah, dan break ini expected bawah ini kita akan terus ke bearish market untuk ke last support untuk di Bitcoin dalam around 20 ke 30k. So itu untuk di Bitcoin. So tu nak terangkan kenapa wedge ini anda tak perlu risau untuk price tu drop lagi. Yes boleh drop, tapi untuk berdasarkan data-data sebelum ni. So tu akan zoom in sikit, tu akan pergi kat sini, tu akan tengok, tunjukkan anda contoh-contoh pattern kuartal rising wedge sebelum ni yang kuartal 6 touch. So yang sebelum ni kita ada yang ini, tu ada monitor tu, siapa yang follow zone, tu ada monitor ni, itu bulan 2 itu, sebulan 2 bulan 1. So pergerakan ni sebabkan pattern wedge, kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru kita breakout. So nanti kalau nak tengok bullish pun sama juga. Kita akan expected bullish pun kita boleh ambil tengok yang ni. Bullish kita boleh ambil yang ni maknanya. So kita tengok bullish expected kita akan ambil touch dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 breakout. So itulah pattern wedge berdasarkan kuartal. Pattern wedge kita tengok 6 touch akan breakout. So tempat bearish kita akan expect 6 touch di bawah. Tu sama juga yang ni untuk yang lebih besar. So nanti tu akan clearkan dulu punya chart. Alright, so now kita akan tengok di balik pada daily. So now kita dah berada di wedge. Untuk wedge pergerakan ni, sepatutnya kita dah bearish, kita baca dari atas. 1, 2, 3.
So kita baru ada 3 touch, so kita ada lagi 3 touch untuk complete kita punya pergerakan wedge. So expected akan berlaku lagi drop ke mana? Expected kita akan drop dalam kawasan trendline ni. So dalam kawasan trendline ni mana-mana price antara ikutkan untuk hari ni punya yang ini, so kita expect turun bawah. So expected 39 dan expected naik, expected dalam 40, 41. So expected dalam 41 sebab apa? 41 kita ada low, aku kata support dan resistance, iaitu masa kita buat sideways dengan lama kawasan ni, iaitu kita nampak price itu kita bermain antara itu 42 dan 30. Kita buat survey kawasan tu dan kita buy di kawasan support. Sama juga kawasan ni. Sekarang kita antara kita ada price atau support dan return, iaitu support kuat di dalam 53 dan kawasan 41. So ini price dan range dalam kawasan ni. So apa yang anda boleh buat adalah kita seperti kita akan ambil opportunity untuk buy sekiranya price masuk dalam kawasan 45 dan 40. So ini kalau kita boleh, sebab apa? Expected price itu adalah akan satu sama juga akan touch balik kawasan trendline. Inilah good opportunity untuk kita buy. Untuk long term yang expected kita akan ada last wave ataupun wave yang kelima. Satu, kita akan nampak wave inilah, kita akan nampak wave ni 1, 2, 3, wave keempat dan wave kelima, and expected kita akan wave ke-6 baru akan breakout. So itu yang expectedkan untuk wave ni. Tapi untuk wave ni kita akan expected kita mungkin ada quarter opportunity untuk price tu sampai 100-200k. Sebab apa? Untuk tahun 22 mencakap 4 year circle tahun ni tak berjalan seperti yang 4 year circle sebelum ni. Maybe kita sedang buat circle yang baru. So sekiranya kita nak tahu circle yang baru apa yang berlaku, price akan buat pergerakan yang seperti ni. Tu yang dekat ni 1, 2, 3, 4, 5. So apa yang berlaku di 5, dia akan breakout ke atas. So breakout ke atas meaning dia dah breakout kita punya bearish pattern. Adakah bullish? Yes, kita akan bullish. Tapi bullish itu menandakan kita akan ada bearish market yang kuartal besar lah kemudian. So berlaku sekiranya dia break bearish market ni, expected kita akan cari kita punya point TP, expected 1.6 kat sini, 80, 2.6 dan expected dalam 3.6 ataupun 42, iaitu price ni. Dia ada masukkan sebelum ni, dia akan tunjukkan anda yang ini. Dia dah tarik pun Fibonacci sebelum ni, iaitu antara 36, 42, antara 160 dan 80k. So ini adalah kata good opportunity. Sekiranya kita break bearish pattern, kita akan expected price 160k, 180k. Kemudian sebaik saja Bitcoin price sampai kawasan ni, apa yang anda perlu keluar at least modal dan juga 80 ke 90% profit anda. Sebab apa? Kita dah break pattern bearish, expected price tu akan down balik dengan drastic. Expected kita akan masuk kita punya bearish market, iaitu 1 year, 2 year, yang seperti 4 year circle sebelum ni. And expected tahun ni maybe kita akan buat circle yang baru, maybe bukan 4 year, expected 5 year. Sebab tu ramai yang cakap tahun 22 adalah quarter expected bullish. Sedangkan berdasarkan 4 year circle sebelum ni, sepatutnya tahun ni 20 ataupun tahun depan 2022 kita masuk dalam bearish market. So itu adalah quarter possibly circle baru untuk berlaku di Bitcoin. Quarter satu data baru punya, data yang belum wujud, tapi data itu expected mungkin berlaku untuk kita punya dalam Bitcoin. Sebab apa? Kita tahun 21 kita ada new buyer, kita ada new new holder yang dalam market, yang kata holder yang kata lebih besar lah. Kita ada company yang besar dah start masuk dalam Bitcoin, beli Bitcoin. Negara seperti Ecuador dan Brazil juga ada kata holding Bitcoin. Budak Australia pun, di Australia ada pun ada BTC, aku kata kita yang US ada BTE future. Di Australia ada BTC spot. Meaning kita tak buy future, kita buy di spot. Buy spot ialah kita collect asset yang betul. Kalau buy future ni anda hanya buy contract, bukan menggunakan coin yang betul. So di Bitcoin anda perlu faham pergerakan ini, iaitu wedge. So now kita dah faham pergerakan long term. Yes, kita akan ada bearish market, cuma bukan berdasarkan data-data sebelum ni, bukan sekarang untuk kita breakout ke bawah. Tapi kita perlu beware juga untuk pergerakan ini. Apa-apa pun dalam market boleh berlaku, tapi berdasarkan data-data sebelum ni, data-data technical analysis, kita seperti price akan bound ke 45. At least kita akan dapat at least kita punya dapat dalam 7, 9, 8. Kalau breakout lagi mini rezeki expected dalam 100k untuk tahun depan. So itu di BTC. So dia akan pergi juga 4 hours untuk tengok lebih detail ke mana ke arah pergerakan market sekarang. So untuk Bitcoin, kenapa Zul melakukan short daripada atas ni? Zul melakukan short untuk semalam, Zul dah expert 4 short. 4 short tu semua dalam profit banyak. Satu saja short yang kata negative profit, disebabkan short itu touch dia punya stop loss dulu, dan stop loss tu dia letak di salah tempat lah. Kemudian dia touch sikit, kemudian stop loss dan turun. So seperti untuk semalam, untuk tu nak buka Bybit tak boleh sebab internet. Tapi apa pun, dia ada share malam, dia punya dekat Discord.
So siapa yang join Discord malam tu banyak lah. Tu kalau ikutkan daripada malam tu ada share Discord dekat tu punya quarter Discord macam tu lah, sebab malam lain tu agak slow untuk currently. So siapa yang join punya Discord dia tahulah tu dah share semalam banyak tu punya share kuasaan shot tu. Expected semalam pun dah untung dah kembali tu punya daripada 4 shot kita dah menang 3. Satu shot tu sebabkan stop loss lah, sebab apa, walaupun dia turun bawah tapi dia sentuh stop loss dulu sebelum dia drop. So di 4 hours ke manakah arah pergerakan market? So sebelum ni Zul ada terangkan kita ada untuk di minor punya support dan di resistance, iaitu kita ada di aku kata di Discord ataupun di channel tu ada terangkan expected kita ada first kita ada minor support yang ini, kemudian second kita ada minor support kawasan ini, kemudian second kita punya minor support kita akan expected di yang ini iaitu around dalam 45. So akan tukarkan pada warna merah. So meaning untuk semalam cakap untuk short sekiranya price, sebab apa tu ambil short lagi semalam disebabkan price break 49.5, meaning net support kita di 47 ataupun 48. Now price dah pun break tu punya kuasaan 47 ataupun 48, tu akan cari net short iaitu expected kita akan TP around 45 tu expected dah pun breakout ni. So nanti tu akan pergi ke 5 minute lah, 5 minute tu akan cari entry. So untuk sebelum ni di 4 hour pun tu dah share kan untuk anda, kita ada bearish pattern, small bearish pattern iaitu rising wedge yang ni. So yang ini kita nampak pergerakan ni. So apa kalau kita tengokkan pergerakan ni, kita kaji 1, 2, 3, 4, kuatan expected 5 tu hampir touch, kemudian 6 kita breakout. So nampak bearish market 6 touch tu, kuarter yang atas ni beware sikit. Sebab apa, kalau ikutkan atas ni kenapa tu nak short lagi, sebab apa kita dah ada kuarter ikutkan, kalau ikutkan ada kata siapa divergent punya divergent sebut nak sebut tu susah tu, akan tunjuk lah kat anda, iaitu chart pattern. Yes, sini kita ada ni dua monitor maknanya, iaitu kita monitor yang ni bearish kata divergent. Okey, bearish divergent tu nampak untuk di 4 hours maknanya, iaitu ini pergerakan ini kita akan buat satu draw, iaitu tu nampak ini higher high, kemudian thorax saya buat higher low. So ini kita buat sedang bearish market, sebab itulah tu ambil short daripada atas ni, now dah terbawah. So untuk 5 minit pun tu nampak lagi bearish version yang berlaku di more short term period time. Tu sebab itulah tu ambil short, tapi short itu adalah short untuk leverage untuk mendapatkan regain USDT aja. Tapi untuk long term tu still lagi holding dan still lagi menunggu untuk buy di kawasan 40 dan 45. Kenapa? Jika tu ada major resistance, iaitu bukan major, minor resistance, iaitu daripada swing low. Kita ada pada swing low ini. Dia aku clearkan dia punya chart, dia clear volume. So dia ada swing low ke swing high, dan kita akan dapat Fibonacci golden packet iaitu dalam 45 ni. Tapi kita ada kat trendline, so meaning kita gabungkan dua data yang kita ada, iaitu data trendline dan data Fibonacci. Meaning kita expected Bitcoin akan drop dalam kawasan 45 ke 6, mana-mana kawasan trendline ni dalam kawasan 41 net. Yang kita ada support juga sebelum ni, support resistance kuat ni, tu meaning kita dalam expected 41. So meaning dalam 45 atau 44 kita akan expected Bitcoin akan drop dalam kawasan ni, and drop sekejap aja, kemudian price akan terus bounce balik. So ini adalah good opportunity, kata golden box atau golden price untuk kita buy di Bitcoin. So untuk price tu, yes, kita biar dulu, kita takkan buat sebarang pembelian. Sekiranya price bounce balik naik atas, sebenarnya kita akan teruskan profit, kita tak sempat untuk masuk entry, tapi expected kita kata buat dana sikit, kata dapat duit sikit lah untuk buat di leverage untuk kumpul USDT. So kalau price tak jatuh kawasan ni tak masalah, price naik kita akan terus untung dalam kita punya profit kalau current been holding. Tapi sekiranya Bitcoin drop kawasan ni 44.1 adalah good opportunity untuk buy. Sebab apa, touch yang keempat expected kita akan touch kelima. Touch kelima kita expected line di atas putih ni, iaitu wedge yang kita cakap tadi, bearish market. So expected ni touch, expected kalau fail kita akan drop. Yang keenam kita akan terus bearish market. Expected kat sini anda boleh keluar, at least anda boleh lock anda punya modal dalam profit. Kalau naik anda boleh lock kat mana-mana anda punya exchanger, KuCoin, Huobi, kata Bybit, semuanya spot exchanger anda boleh lock anda punya pada profit dan kata portfolio asset dalam profit. Kalau drop kita akan masuk kata stop loss dalam profit. Expected breakout kita akan tunggu last support. Nanti kalau jatuh ni barulah kita akan tahu kat manakah last support Bitcoin sebenarnya. Sebab apa, kita perlu tunggu high yang baru untuk dapatkan kata last support yang sebetul-betulnya. So itu untuk di Bitcoin tu nampakkan. So jangan panik untuk jatuh, tapi kata be ready anda punya dana untuk buy di kawasan 44.45. Sekiranya Bitcoin jatuh ke 4.45 adalah good opportunity untuk kita tengok altcoin yang kita nak buy. Contoh altcoin yang lain tu, sebelum tu pergi altcoin tu nak pergi ke PAR dulu, iaitu ada yang buat request untuk PAR malam tu dah buat tu, expected dia
Mana tu okey, dia ada mantap malam kau ni dia kira dah quarter par ni tu tak buat lagi, tapi tu cari untuk tak jumpa tapi tu tengok dia punya badge, dia ada dia punya member, dia ada membership dan subscriber zone. So mungkin tu termis tu punya komen. Mungkin dia minta dalam dia punya Discord, mungkin tak perasan. So dia ada minta ni, kalau ikutkan Helmi Hussain ni, dia ada membership punya badge, kemudian dia ada quarter subscriber punya badge. So ini semalam tu dah share kan sikit foto screenshot di Discord dia punya channel. Seperti kalau membership memang dia akan ada dalam dia punya Discord channel. So tapi pagi ni dia akan buat review sikit untuk PAR sebelum tu pergi ke coin-coin yang lain. So PAR tu akan pergi sekejap sebab apa semalam tu dah share. So tu nak tengok sikit apa yang berlaku, tu akan pergi di Binance. So untuk PAR ni, pergerakan yang tu nampak paling awal yang ada di Binance, iaitu pergerakan daripada Julai tu price naik kemudian drop. So untuk tu kita tarik swing low to swing high, kita dapat last support kita berada kawasan ni. So untuk PAR ni price dah pun break di bawah support, meaning dia dah tak ada support lagi lantai bawah. Now kita ibarat dia terapung ataupun free fall ke bawah, dia boleh jatuh sampai mana-mana saja yang dia boleh jatuh. Expected kalau ikutkan Fibonacci kita ada 0.2 dan expected negatif tu, aku tetap negatif tu kan expected kalau Bitcoin dalam bearish market, mungkin PAR ni akan terus lupus lah. So expected 1.6 adalah good opportunity untuk dia last drop sebelum dia bounce balik. Tapi expected cakap, selalu cakap sekiranya mana-mana chart yang jatuh daripada last support dia, meaning price itu secara fundamental lah bukan good position untuk kita buy. So bagi tu kalau siapa dah ada PAR untuk anda masuk kawasan ni, anda boleh hold saja untuk long term. Especially kalau dia naik balik, anda boleh exit lah market lah. So untuk PAR, tu tak sarankan untuk anda invest sekarang sebab price tu berada di bawah support. Nak invest, make sure price tu berada balik atas support, barulah kita buy. Tapi kalau anda yakin dengan fundamental dia untuk long term, consider 1.6 ataupun price kena jatuh lagi 0.2, ada harapan jatuh, asal kemudian anda boleh kata long term punya buy. Tapi make sure buy kata duit yang anda boleh untuk ke loss. Sebab apa? Anda dah buy kawasan last support, ini fundamental dia something wrong dengan dia punya fundamental. So dia lupa. So guys, let's go kita pergi ke account yang nak tengok. Yang pertama kita akan pergi yang nantilah. Pertama kita akan pergi Ethereum tu, iaitu aset kedua yang terpenting untuk kita hold. So untuk Ethereum, macam cakap kita dah ada waves sebelum ini. Anda boleh tengok wedge ataupun kata channel, tapi tu nampak sama juga macam Bitcoin. Kita ada wedge iaitu ini, iaitu 1 touch, 2 touch, 3 touch, kemudian kita akan seperti 4 touch. So sebab tu cakap tu masih tunggu untuk di Ethereum, possibility boleh sekiranya Bitcoin drop dalam 41k, possibility kita boleh nampak first support kita iaitu dalam 35-31k, ataupun yang better lah 28-27k. Seperti kita good position untuk buy untuk long term. Seperti untuk yang ni kita akan follow satu channel, iaitu channel ni, iaitu rising channel. So bearish market juga dah pun breakout di kawasan ni. Tu cakap tu tak buy sebab apa, tu seperti dia akan drop. So expected dia dah naik kemudian gagal untuk masuk balik dan berlaku rejection. So rejection ni sampai mana? Expected untuk point of breaking, point mungkin untuk channel kita akan expected price itu akan sampai ke kawasan yang tu tanda dah kawasan 28 dan 27. Tu kalau ikutkan kita akan minus support. Kawanakah minus support kita? Minus support kita ada dua berdasarkan lower low ini dan lower low ini. So berdasarkan lower low ni kita ada minus support kawasan ni. So good position untuk anda kata DCA masuk dalam Ethereum dalam kawasan 35k dan 31k. Dan kalau nak lihat kata nak DCA lagi ataupun buy lagi, kita ada minus support iaitu pada low ini. Pada high ini kita sepatutnya minus support berada di 28 dan ke 23. Tapi kenapa tu tak pergi 23? Dia hanya target 28 27 sebab sama macam di Bitcoin ni kita ada data iaitu data trendline ni. Kita expected sedang buat wave yang lebih besar. Tu touch 1, touch 2, touch 3, expected touch 4, expected adalah ni adalah memang good opportunity, good kata buy yang tak boleh anda lepaskan di Ethereum sekiranya pas sampai 28 27. Expected kita akan ada kata bound yang kelima untuk ni atas. So ini return investment kita akan at least dapat lah. Ini kita boleh lock kita punya profit. Dan mudah kalau anda buy kawasan ni, price menuju ke atas, kita boleh lock kita punya profit dalam portfolio, dalam modal dan juga profit. So kini price breakout, kita akan huge pump yang kita TP ke atas. Kalau drop ke bawah, dia akan stop kita punya stop loss kita dalam profit dan modal juga akan dapat. So ini kita dalam kata investment kita berjaya lah untuk kita punya edit, kita punya value untuk kita punya asset. So itu di Ethereum. So next coin tu apa nak buy lagi? Tu tengok banyak tengok juga kata coin-coin yang sebelum ni. Kita akan tengok di Matic. Selepas Ethereum kita akan ke Matic. Sebab apa Matic adalah antara coin yang memang tu nak buy untuk long term. So untuk Matic tu, ikutkan Matic tak sampai tu punya buy ni, so meaning tu akan cancel yang ni.
So untuk matic apa yang berlaku untuk matic dah pun breakout kata bearish pattern tu, ini yang kita selalu nampakkan breakout bearish pattern, expected price tu akan drop balik ke bawah. So now untuk matic nak drop sampai mana? So kita ada minor support kawasan ni. So expected sekiranya mana-mana matic jatuh dalam kawasan ni, kawasan minor support dan ada satu trend line ni. So mana-mana price dalam kawasan trend line ni adalah good opportunity untuk buy dalam kawasan $2 untuk DCA. Kemudian kalau nak drop lagi kuartal kat manakah last support yang support baru expected kat sini, kita akan ada last support baru berdasarkan high ni. So ini kita perlu tarik Fibonacci baru. Swing dulu kan ambil untuk data ni. Alright. So untuk kali ni kita akan tengok support yang baru untuk di matic ni adalah support berdasarkan high yang ada yang baru ni. Tak dua akan ambil ni. Okey, high yang baru ni kita sebetulnya current high kita sebetulnya still lagi dalam 1.2 dan 1.1 dalam 1.1 dan kuasa ni. Ini kita punya last support, still lagi samalah last support. Sekiranya kita masuk dalam bearish market. Tapi Zul expected tak expected akan drop kuasa ni. Zul hanya expected dia akan drop dalam minor support. Sebab apa kita expected Bitcoin akan regain balik power. So ini matic juga akan expected akan melakukan kenaikan. Tapi selalunya bila Bitcoin naik, kita akan expected matic punya matic akan down. So expected matic possibility akan jatuh kita punya minor support. So minor support kita boleh tarik current low, current high. Tu current low dan current high kita akan tarik Fibonacci. Swing low to swing high akan kita akan dapat untuk minor support yang perlu kita tak boleh lepas buy iaitu kawasan ni antara 1.2. Mana-mana kawasan trend orange ni dalam 1.5, satu adalah good opportunity untuk buy untuk DCA. So $2 adalah good opportunity first buy DCA, kemudian second buy expected dalam 1.5. So ingat kita buy masa drop, expected kita akan kumpul asset, given time price terbang balik. So next kita akan Phantom. So Phantom apa yang berlaku? Phantom dah pun drop, dah naik daripada the last support. So Phantom tak ada good position untuk buy sekarang. Phantom apa yang boleh tunggu adalah sekiranya drop dalam minor support balik, iaitu dalam kawasan minor support kita berada dalam kawasan ni. Tapi seperti kalau drop kawasan ni, kita akan tunggu mana-mana price dalam kawasan trend line. Tu dalam box orange dan mana-mana kawasan trend line iaitu dalam 1.7, 1.5 dalam kawasan range ni. Seperti dalam tu punya average rate dalam 1.6. Tu seperti kalau mati Phantom drop kawasan ni adalah good opportunity untuk buy untuk long term. Kemudian VeChain. So VeChain macam cakap Zul buy. VeChain siapa nak invest ikut Zul. VeChain memang Zul buy. Expected Zul akan tambah lagi. Expected kita di last support. Zul buy kawasan ni dulu. Tapi Zul tak take profit pun sebab hold untuk long term. Now drop balik kawasan last support. Another opportunity untuk Zul collect more VeChain untuk completekan Zul punya 10,000 coin. Dia punya target untuk long term punya holding. Kemudian sama juga untuk Zilliqa. Zilliqa juga sama. Zul dah buy tu. Zul buy high sikit. So Zilliqa Zul expected lagi selebih Bitcoin jatuh 40. So still aku tunggu bawah untuk at least dalam kawasan 0.4 sen lah. Kalau Bitcoin at least jatuh dalam 4 sen ataupun 5 sen, dia akan grab terus untuk completekan tu punya target, iaitu mendapatkan Zilliqa 10,000 coin. Zilliqa tu dah ada 2,000 coin. VeChain pun dah pun 2,000 coin. So untuk CRO expected tu dah jual. Kat mana kan untuk buy? So CRO mencakap kita dah pun breakout trend line dan kemudian naik retest. So retest ni expected akan jatuh disebabkan Bitcoin jatuh. CRO pun jatuh. Now expected untuk Bitcoin drop ke 40, kita akan expected CRO akan jatuh balik ke kawasan last support. Last support itu antara 37 dan 21. Tapi tu tak tunggulah 21. Tu hanya tunggu touch saja kawasan ni iaitu 37. Tu akan buy terus untuk long term. Tu akan buy terus CRO untuk dapatkan 1,000 coin untuk holding punya long term punya holding untuk pegangan. So lain-lain chat mungkin kita akan pergi untuk pagi besok. Sebab apa ni tak sempat apa. Kali aku kan memang lama kalau aku buat review ni. So mungkin kita akan beberapa okay, matic dah, CRO dah, kemudian kita Phantom, VeChain, kemudian kita nak pergi mana, Sandbox, mana mungkin boleh kita pergi untuk beberapa coin. Ethereum pun dah, Solana, Cardano, Avex. So kita akan pergi Cardano. Cardano memang tu nak plan untuk buy juga. Untuk Cardano currently sekiranya price itu still lagi drop, kita berada di hampir kita punya last support. So sekiranya Bitcoin drop ke 40, tu seperti Cardano akan drop balik ke kawasan 1.2. So 1.2, $1.2 adalah good position untuk buy untuk long term. Sebab apa kita dah touch kawasan ni. Seperti kalau touch pun touch sikit saja, kemudian price akan bounce. Sebab apa untuk Cardano kita ada satu trend line bullish yang seperti ni. So breakout ni kita akan seperti Cardano akan buat running up yang naiklah sama seperti pergerakan ini. Tengok dia touch banyak kali dia punya kawasan last support sebelum dia naik ke atas. Sama juga kawasan ini, kita akan sepatutnya maybe kita akan ada another touch ke 1.2 untuk di Cardano sekiranya Bitcoin drop lagi ke 40k, 41k. Kita sepatutnya drop ni Cardano good position untuk buy untuk long term lah 1.2 untuk current last support. So next coin kita akan pergi juga untuk Solana.
So Solana seperti tu ada sikit je untuk Solana tu tunggu lagi, iaitu tu tunggu untuk mana-mana price tu drop dalam kawasan trendline ini. So berdasarkan price sekarang, kita akan tengok last support dia. Last support expected untuk high ini, kita expected last support kita berada dalam $101. So expected tak expected akan jatuh kawasan tu, dia hanya monitor untuk dia punya minor support daripada swing low ini dan swing high ini. Kita akan expected dapat minor support kita still lagi kawasan tu, min dalam kawasan samalah yang kita akan nampak pergerakan. So meaning kata Solana ni dia expected mana-mana saja dalam kawasan box orange ini dia expected tu akan buy. So bukan trendline ni expected kita buat satu trendline baru. Tu ini kata trendline ni tak berapa nak legit untuk kita pakai ni. So meaning expected untuk di Solana mana-mana price drop dalam 1.3 untuk kita punya minor support, expected dia akan DCA masuk dulu, and last support kita berada dalam $1. Ada good opportunity untuk buy untuk long term. Solana expected drop dalam 1.4 dan $100. Ada good opportunity untuk kita buy untuk long term punya holding. Kemudian AVAX, kat manakah ada good opportunity untuk AVAX? So AVAX 17. So AVAX dah berlaku rejection daripada dia ada monitor mana resistance dan mana support. Jika itu good buy kawasan ni, siapa dah buy, dah keluar TP 20%. Kita expected tunggu AVAX bound ke bawah. So expected kalau Bitcoin drop, kita akan expected AVAX akan drop balik ke kawasan, tak drop kawasan minor support. Yes, kalau drop kawasan support kita boleh buy, tapi kalau jatuh kali ni kita dah break trendline ni, so sedikit bearish, maybe kita akan drop more ke bawah dalam kawasan 74. Tapi tu expected untuk AVAX tak perlu tunggu untuk drop kawasan orange, kita tunggu kawasan drop kawasan trendline tu. Mana-mana price drop kawasan trendline adalah good position untuk DCA. Sebab apa? Kalau kita minor support, swing low to swing high, kita akan dapat box support kita di atas ni. So meaning kita box support kita berada di atas, kemudian mana-mana kawasan trendline. To zone more expected untuk at least price to drop kuartal persimpangan ni mainly dalam $96 ataupun $100. 96 lah, expected dalam $96 untuk AVAX, untuk price kalau good position untuk DCA masuk dalam AVAX. So guys, itu saja untuk pagi ni. So hopefully itu dapat membantu anda. Tapi yang penting maknanya hilang di altcoin ni kita hanya kata buat dulu kat manakah good position buy. Expected yang kita perlu monitor yang penting ialah di Bitcoin. Anda perlu faham pergerakan Bitcoin short term dan long term. Long term, yes, kita akan ada pergerakan expected ada naik lagi sebelum the bearish market. Yes, kita ada dah kata tanda-tanda untuk bearish market. Pattern bearish pun dah ada. Cuma bearish itu expected bukan berlaku sekarang. Kita akan expected kita akan ada last wave untuk pump sebelum dia breakout ke bawah. Tu kita akan ambil opportunity ni untuk at least ke dapat profit dan lock kita punya profit. Dan portfolio kita dalam profit. So kalau drop pun kita tak perlu risau, kita exit market dalam quarter profit. So untuk currently untuk di minor support, kita akan expected price dah pun break yang dia punya dalam 49, dah pun 48. Now dia akan expected dia akan pergi 5 minit untuk cari market, untuk expected dia akan masuk short. Kemudian dia akan pergi untuk at least TP 50% TP, kemudian all in TP di kawasan 45. So guys, siapa nak kata dia punya short position tu, anda boleh join dia punya Discord member. Buat dalam Discord ni dia ada share, dia akan share lah contoh dia sharekan ini new position. Okay, dia masuk last ini sebelum untuk tidur malam, dia masuk betul-betul kat sini last position. Kemudian ada dekat sini dua lagi dia masuk position. Kemudian banyaklah dia sharekan ni position lagi TP1, TP2 kat mana. Kemudian ada share lah kat Discord. So kalau anda nak join punya Discord, anda senang saja pergi Zoom punya page, klik button join, buat transaction. Kemudian dalam ni akan ada pergi ke Zoom punya page, ada home, video, playlist, community, membership. Tekan membership, dalam ni akan ada link Discord, and seperti anda akan terus automatic masuk ke dalam Zoom punya Discord member. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So jangan panik, ini tengok pergerakan market long term dan short term. Seperti yes, kita ada opportunity untuk short sikit untuk dapat untuk di USD, tapi good opportunity untuk kita buy di around 45k dan 40 lah good position untuk start buy balik Bitcoin dan juga altcoin lain. Saya juga jumpa lagi malam nanti tak ada, malam ni tu kerja. So jumpa pagi besok. Assalamualaikum, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.